Kita ada lebah keluduk ni ada dua cara. Kalau ni mampu menyanyi lebih daripada pertama topi. Lebah merupakan salah satu hidupan liar yang memberikan manfaat kepada ekosistem dan juga kepada manusia. Lebah juga terbahagi kepada 6, iaitu lebah liar yang suka tinggal dalam lubang tanah, lebah pemotong daun, lebah tukang kayu, bumblebee dan lebah madu. Lebah juga dikenali sebagai haiwan yang hidup berkelompok dan lebih dikenali kerana peranan mereka dalam mengawinkan bunga, menghasilkan madu dan juga lilin lebah. Di Malaysia terdapat beberapa jenis lebah yang boleh menghasilkan madu. Terdapat 3 jenis lebah madu atau lebah jenis menyengat yang boleh menghasilkan madu dengan banyak. Yang pertama, lebah hutan atau lebih dikenali Apis dorsata, lebah keran, Apis cerana, lebah Eropah, Apis mellifera. Salah satu lebah yang didokumentari dalam video ini adalah lebah kelulut. Wildlife konflik bagi lebah. Yang pertama, banyak lebah yang kehilangan habitat akibat pertumbuhan negara yang pesat. Contohnya, banyak pokok yang ditebang untuk dibuat kawasan pembinaan. Ini secara tidak langsung akan mengganggu habitat lebah yang mendiami kawasan tersebut. Yang kedua, konflik lebah dengan manusia, iaitu banyak sarang lebah yang mendiami kawasan perumahan manusia dan mengganggu serta menyengat manusia. Bila kita ada lebah keluduk ni ada dua cara. Yang pertama topping. Topping ni kita akan cari unggul kayu ataupun log dan kita cari sampai kita jumpa dia punya telur dan kita letak kotak topping di atasnya. Dalam masa 3 bulan, lebah keluduk ni akan naik ke atas, membuat sarang dan menghasilkan madu. Yang kedua adalah kita buat pemindahan sarang. Bila log tu ataupun batang kayu tu tidak dapat ditoping lagi ataupun sudah reput, kita akan pindah sarang tu ke sarang yang baru. Kita akan letak ke dalam kotak ataupun pasu supaya kita boleh ambil madu tu. Bee bread atau bee pollen ni sumbernya adalah daripada bunga pokok. Maksudnya lebah kelulut ataupun lebah biasa yang menghasilkan madu adalah salah satu ejen pendembungaan. Maksudnya daripada bunga betina ke bunga jantan, lebah kelulut yang akan kawinkan. Terdapat satu kajian daripada UPM, kalau ladang tu ada kelulut, hasil buah akan naik jadi 2 kali ganda sebab lebah kelulut ni membantu proses pendembungaan. Jadi daripada proses pendembungaan ini tadi, bunga pokok akan melekat pada kaki lebah dan kelulut akan bawa balik ke sarangnya dan disimpan di dalam kantung untuk sebagai makanan lebah kelulut dan anak-anaknya. Semua kelulut membina sarang dari sistem tertutup. Lebah kelulut dari spesies Melipona dan Trigona biasanya membuat sarang mereka di dalam rongga tunggul kayu atau dahan pokok. Setengah daripada mereka membuat sarang di dalam peninggalan tikus ataupun burung kakak tua.
Terdapat juga spesies yang membuat sarang di tempat tertentu. Contohnya, Trigona torsica. Selalu dijumpai membuat sarang di rongga pokok rambutan, manggis atau durian. Bentuk sarang lebah kelulut berbeza daripada sarang lebah madu. Lebah madu membina sarang kaum lilin tergantung secara menegak. Sarang kelulut lazimnya dibina dengan kaum enragment mendata dengan sel pembukaan di atas di mana semua kasta muncul. Sarang kelulut mempunyai muncung yang ditutupi oleh bitumen yang merupakan satu bahan istimewa yang diperbuat daripada campuran resin, lilin dan pelbagai bahan lain seperti lumpur, minyak, cat dan najis haiwan. Bitumen ini seperti propolis hitam dan berwarna gelap. Bitumen berfungsi untuk melindungi koloni daripada air dan musuh. Kelulut kerap melawat pokok yang mengeluarkan resin kerana mereka memerlukannya untuk membina sarang. Kelulut mengangkut resin di dalam kantong bunga yang terdapat di kaki belakangnya. Sarang kelulut kaya dengan propolis berbanding dengan sarang lebah madu. Seterusnya, kita pergi ke struktur binaan dalam sarang. Untuk struktur binaan dalam sarang, setiap sarang mempunyai tempat menyimpan madu, roti lebah, tempat bertelur, struktur penyambungan binaan, dan lapisan nipis di tempat tertentu. Antara struktur dalam sarang ialah kokun. Kokun ni berbentuk silinder dan diperbuat daripada propolis dan lilin. Kokun ni digunakan untuk simpan telur atau larva dan pupa. Kokun tu boleh dilihat di gambar atas. So next ialah kantong madu. Kantong madu berbentuk tempayan dan diperbuat daripada propolis dan lilin. Kantong roti merupakan tempat simpan roti lebah. Envelopum merupakan lapisan propolis yang nipis yang mengelilingi kokun. Envelopum ni mengawal dari serangan perosak dan menstabilkan keadaan suhu di kawasan kokun. Tiang penyokong terbentuk di antara lapisan kokun. Fungsi untuk memisahkan satu lapisan kokun yang lain. Akhir sekali ialah struktur penyambungan. Struktur penyambungan ni merupakan rangkaian struktur yang menyambung rangkaian kantong madu, roti dan lain-lain. Seperti kita dapat lihat sini di gambar di atas, di sebelah kiri atas itu merupakan kantong roti lebah. Sebelah kanan pula merupakan kantong madu. Diet lebah kelulut. Lebah kelulut ni terdapat madu daripada tumbuhan dan bunga-bunga yang sesuai. Madu yang diambil tu akan disimpan di dalam kantong madu. Pemangsa lebah kelulut. So, dua ni adalah salah satu pemangsa untuk lebah kelulut, iaitu cicak dan burung. Madu yang dihasilkan oleh lebah kelulut banyak digunakan dari semasa ke semasa. Keistimewaan madu ini adalah bahawa madu ini dapat disimpan secara semula jadi sehingga menyumbang kepada khasiatnya yang bermanfaat, terutama dalam proses penyembuhan luka. Antioksidan dalam madu lebah kelulut ini dapat mematahkan rantai radikal bebas yang menyebabkan kesan buruk pada kawasan luka. Selain itu, sifat antimikroba madu lebah tanpa sengat dapat mengatasi pencemaran bakteria dan meningkatkan kadar penyembuhan.
Lebih-lebih lagi, sifat anti radang pada madu ini dapat melindungi tisu daripada perantaran keradangan yang toksik. Sifat pelembab madu dapat meningkatkan penyembuhan luka dengan meningkatkan angiogenesis dan peredaran oksigen. Selepas musim mengawan, ratu lebah kelulut akan menghasilkan dua jenis telur, iaitu telur fertil dengan telur infertil. Telur infertil mempunyai spermatozoa yang akan menetas menjadi ratu dan kelulut pekerja. Telur tidak fertil ataupun telur infertil tidak mempunyai spermatozoa dan akan menetas menjadi kelulut jantan. Ratu lebah kelulut akan bertelur sebanyak 100 biji telur dalam satu hari. Setiap telur tersebut mempunyai calon ratu baru, lebah pekerja dan pejantan. Terdapat 3 fasa dalam kitaran hidup lebah kelulut. Fasa pertama ialah fasa larva. Dalam fasa ini, larva calon lebah pekerja memerlukan 6 hari untuk membesar dan 6 hari setengah untuk calon pejantan. Masa peringkat ini, larva kelulut pekerja akan membesar dengan cepat dengan kenaikan berat badan sekitar 1,500 kali ganda dalam tempoh 5 hari. Larva calon ratu dan pejantan membesar 2 kali lebih cepat berbanding kelulut pekerja. Fasa kedua pula iaitu fasa pupa. Pupa akan menjalani masa inkubasi selama 12 hari untuk calon pekerja, 7 hari untuk calon ratu baru dan 14 hari untuk kelulut pejantan. Pupa akan mula berpuasa dan organ-organ kelulut akan mula terbentuk. Dalam transformasi ini, perubahan warna dan ciri-ciri kelulut dewasa mula kenampakan. Akhir sekali, fasa dewasa, kelulut baru akan memakan penutup sel yang dibantu oleh kelulut lain untuk keluar dan akhirnya menjadi kelulut dewasa. Walaupun kelulut dan lebah madu merupakan spesies yang sama, tetapi mereka mempunyai perbezaan yang ketara. Antaranya, kelulut tidak menyengat dan tidak berbisa, maka ianya tidak berbahaya kepada manusia. Manakala, lebah madu pula mempunyai sengat dan berbisa yang mampu membahayakan manusia. Selain itu, lebah kelulut biasanya membina sarang dalam sistem yang tertutup ataupun kom eraman mendatar. Mereka selalunya membuat sarang di akar-akar kayu, tunggul pokok dan dahan pokok di permukaan tanah. Namun kini, penternakan lebah kelulut ataupun dikenali sebagai meliponikultur adalah secara hive topping atau dengan menggunakan kotak hive. Manakala lebah madu pula adalah spesies lebah yang membina sarang kom lilin tergantung secara menegak. Selalunya penternak menggunakan kotak lebah untuk menternak lebah madu. Seterusnya, madu lebah pula rasanya adalah sangat manis. Berbeza pula dengan madu kelulut yang rasanya sedikit masam tetapi ada kalanya manis. Ini disebabkan dan bergantung kepada kawasan geografi dan juga jenis bunga yang diambil oleh lebah kelulut. Dari segi harga, madu kelulut mempunyai nilai yang lebih tinggi dari madu lebah. Ini kerana jumlah pengeluaran madu kelulut yang terhad dan hanya segelintir orang sahaja yang menternak lebah tersebut. Bunga Grevillea Pink Surprise diminati oleh lebah kelulut. Tumbuhan ini terdapat dalam pelbagai ukuran untuk memenuhi kebanyakan kebun dari penutup tanah hingga pohon tinggi. Mereka berbunga hampir sepanjang tahun dan menghasilkan nektar yang tinggi dan juga menarik kehidupan lebah. Pink Surprise tumbuh setinggi 3 hingga 4 meter dan menjadi kegemaran utama lebah kelulut. Selain itu, bunga Salvia officinalis. Spesies Salvia sangat menarik bagi lebah. Salvia akan tumbuh di dalam bekas, sementara beratus-ratus jenis bunga salvia akan mencerahkan kawasan dengan penjagaan yang baik.
bagi setiap batang koloni kelulut mampu memuatkan kira-kira 40,000 hingga 50,000 ekor kelulut. Setiap koloni mampu mempunyai lebih daripada satu ratu yang menghasilkan telur. Ratu sentiasa dihasilkan tetapi kebanyakannya akan dibunuh. Jangka hayat untuk ratu adalah antara 2 hingga 7 tahun. Manakala jangka hayat untuk kelulut jantan akan berakhir dalam tempoh 1 hari selepas mengawan bersama ratu. Untuk jangka hayat pekerja pula adalah antara 75 hingga 100 hari kerana kekurangan sumber makanan atau terlalu kuat bekerja. Selain itu, antara pekerjaan yang dilakukan oleh lebah pekerja adalah membuat sarang telur, menjaga makanan dan memberi makan ratu. Pengawal mutu pula bekerja untuk menapis dan menilai madu yang diasingkan untuk makanan ratu, untuk disimpan dan untuk terus diminum. Pengawal menjaga koloni, mencari dan mengumpul madu. Semua jawatan tersebut ditentukan oleh ratu. Lebah kelulut mempunyai kepentingan yang tersendiri kepada ekosistem. Lebah kelulut yang merupakan lebah yang bersaiz kecil membolehkannya melakukan proses pendebungaan berkesan kepada bunga-bunga kecil yang tidak dapat dilakukan oleh lebah madu. Lebah dan ekosistem disambungkan melalui pendebungaan yang dilakukan oleh lebah dan haiwan pendebunga yang lain. Melalui proses ini akan menghasilkan pengeluaran benih dan buah-buahan dan meningkatkan kadar pembiakan tumbuhan. Dari segi ekonomi pula, terdapat hasil yang lumayan yang boleh kita terima daripada lebah kelulut. Antaranya ialah madu. Permintaan madu kelulut yang sangat tinggi di dalam negara serta di luar negara seperti Singapura dan Brunei. Banyak masyarakat yang mencuba untuk menternak kelulut sebagai kerja sambilan, akan tetapi setelah mendapati bahawa peternakan lebah kelulut membawa pulangan yang besar kepada peternak yang menyebabkan peternak mengambil keputusan untuk mengusahakan dengan serius. Peternakan kelulut menjadi pemangkin kepada penjanaan ekonomi negara selain menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Vespa tropica merupakan serangga pemangsa atau predator yang menangkap dan memakan serangga lain dan memberikan kepada anaknya iaitu di peringkat larva. Bagi sarang Vespa tropica pula, ia diperbuat daripada tumbuhan yang dilumatkan dengan mempunyai pintu dan ruang-ruang di dalam sarang tersebut. Sarang ini berwarna kelabu cerah keputihan dan dikawal oleh tebuan pekerja. Bilangan koloni yang berada dalam sarang hanyalah 10 hingga 25 ekor sahaja. Kitaran hidup bagi Vespa tropica ia sama seperti lebah yang bermula daripada persenyawaan, kemudian menghasilkan telur, larva, pupa dan kemudian menjadi tubuhan yang matang. Contoh seperti ini. Secara keseluruhannya, kalau hendak pastikan lebah madu itu asli, datanglah ke ladang pengusaha-pengusaha yang mengusahakan, tak kira sama ada madu lebah ataupun lebah kelulut yang mencari madu lebah di dalam hutan.